A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita pada hari ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sebuah taman syurga yang ada di atas muka bumi ni. Maka orang yang mencintai taman syurga di atas muka bumi ni, insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semua di kalangan mereka yang juga akan mendapatkan taman syurga di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung perbincangan kita dengan buku Rahsia Wanita Syurga dan kita dah sampai kepada bab yang ke-10. Bab yang ke-10 tentang kunci syurga itu milikmu. Baik, kita tengok pada hadisnya. An Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti." Daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga maruahnya dan taat kepada suaminya, nescaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Hadis sahih riwayat Ibn Hibban. Baik, dalam hadis ni kan, kita punya tajuk bila kata kunci syurga itu milikmu. Dan yang pertama kita perlu fahami, bila sebut tentang milik, kita tahu sebenarnya hak pemilikan mutlak itu adalah hak Allah SWT. Maka di dunia ini kita kadang-kadang sebut milik kan. Ada orang buku dia misalnya, dia tulis dekat diari dia, hak milik peribadi kan. Ataupun dia tulis dekat barang-barang dia, barang ini milik siapa gitu. Jadi kita menggunakan kalimah milik bukan dengan makna milik mutlak, kan? Pemilikan mutlak, tidak. Tetapi dia lebih kepada nisbah, nisbah pemilikan. Jadi maknanya di atas dunia ni, setiap satu daripada harta tu ada tuannya, yang memang pemilikan mutlak adalah Allah SWT, tapi kita juga memegang amanah untuk menjaga harta tu. Maka kita tulis sebagai milik. Jadi maksudnya, kalau dalam bab kunci syurga, memang kunci syurga adalah milik Allah. Kunci syurga bukan milik kita semua. Dan bukan milik siapa-siapa, bukan milik manusia. Jadi kunci syurga adalah milik Allah SWT. Dan kita boleh memiliki dengan makna kata kita ada kuasa untuk pegang kunci itu dan membuka mana-mana pintu syurga yang kita kehendaki dengan autoriti yang Allah bagi. Jadi ada orang yang Allah bagi Allah bagi autoriti ataupun Allah bagi kepada dia satu, kita kata macam kita lah, ada orang yang pegang kunci pejabat kan, ada yang pegang kunci store kan, ada yang jaga kunci, misalnya satu bangunan ni Pak Gad pegang kunci. Jadi bukannya bangunan ni milik Pak Gad tu sampai dia boleh buka pintu, tutup pintu ikut suka hati dia. Tak kan? Dia bukan milik siapa-siapa, tetapi Kementerian Kerja Raya memberikan autoriti kepada guard itu untuk pegang kunci. Jadi maka dia boleh buka pintu bila mana dia perlu. Itu perumpamaannya ni. Gambaran. Jadi ada golongan yang Allah bagi autoriti ataupun kita kata satu kuasa lah untuk memilih kan, pintu mana yang kita nak. Dan kepada golongan wanita, Nabi SAW sebutkan ada 4. 4 benda ni kalau kita buat, maka kita boleh memilih pintu syurga dari mana pintu yang kita kehendaki. Baik, yang perlu kita fahami bahawa pintu syurga ni ada banyak. Maknanya orang akan masuk pintu syurga itu berdasarkan kepada amalan yang paling dominan dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan kita, apa dia amalan yang paling banyak kita buat? Misalnya ada orang rajin puasa, puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bid, setiap puasa sunat semua dia puasa kan, dan puasa-puasa yang banyak tu, maknanya dia orang yang rajin sangat puasa. Maka dia boleh masuk daripada pintu puasa. Baik. Dan kemudian ada orang yang mungkin rajin sedekah. Maka kita masuk daripada pintu sedekah. Ahlan wa sahlan. Baik. Jadi maknanya kita kata
masuk daripada pintu yang paling banyak amalan yang kita buat di atas muka bumi ni. Tapi untuk wanita, ni special. Wanita ni kalau kita tengok Nabi SAW bagi tahu ada 4 ni je. Kalau kita buat betul-betul, kita sempurnakan ke 4 perkara ni, maka kita boleh masuk dari mana-mana pintu yang kita nak. Ini orang lelaki tak dapat. Orang lelaki tak boleh jealous. Kenapa dia tak dapat? Kadang-kadang kalau kalau kita tengok wanita ni tak banyak benda yang kita kena buat. Dan kita boleh masuk syurga. Orang lelaki ada banyak benda yang dia kena buat. Kalau sampai dia buat benda yang sama banyak dengan perempuan, dia bermakna amalan dia kurang banding perempuan. Kenapa macam tu? Sebab sebenarnya pada diri wanita, itu dah ada amalan-amalan yang Allah siap-siap bagi. Kita tak payah buat apa-apa, kita dah dapat pahala kat situ. Contoh, nak solat. Nak solat orang lelaki senang je kan, ambil wuduk. Kalau kat office ni senang kan, dia tak payah nak buka-buka apa-apa, tak payah cabut-cabut jarum, pin-pin semua kan, tak payah kan. Nak selak-selak pun tak payah sangat kan. Sikit-sikit je kan, tangan lengan baju kalau dia pakai baju lengan panjang kan, seluar supaya tak basah. Kalau dia tak selak pun tak apa kan, boleh kena pada anggota wuduk. Jadi di situ wanita ada banyak proses yang perlu kita buat hanya untuk solat. Kalau datang pejabat lagi lah kan, maknanya nak cabut-cabut jarum pin-pin tu saja kadang 10 minit. 10 minit cabut, 10 minit pasang. Kan? Baru nak ambil wuduk saja. Kemudian nak solat kita pakai telekung. Yang telekung nak kena pakai, nak kena tunduk ambil kan. Telekung kat bawah kan, kena ambil pakai. Dan kemudian lepas tu kita cabut balik semua tu menambahkan pahala yang orang lelaki tak dapat. Jadi benda tu tak ada pilihan, kita memang kena buat. Kan? Jadi kadang-kadang kita tak perasan benda-benda tu semuanya mendatangkan pahala. Dan antara lain contohnya pada wanita yang mungkin yang masih haid, setiap bulan ada rasa sakit, rasa tak selesa kan? Emosi yang perlu dikawal sebab perubahan hormon. Semua tu orang tak nampak kita buat benda apa. Kita diam je kadang-kadang. Nampak diam je, rupanya tengah tahan sakit. Kan orang sebut period pain. Pain ni. Baik. Ataupun mungkin yang mengandungkan anak. 9 bulan tu kadang-kadang nampak dia duduk diam, tak buat apa-apa. Dan dia senyum, mungkin dia sembang, dia ketawa macam biasa. Tapi sebenarnya dia tengah tahan sakit. Dan tahan sakit tu ada pahala. Kan? Dan itu regular pada wanita. Maknanya berterusan. Dan itu semua kita katakan benda-benda yang kita memang semula jadi dan ada pada diri kita yang kita kena bertahan. Termasuk juga setiap kali kita melangkahkan kaki berjalan, wanita itu perjalanan langkah kakinya itu jauh lebih susah bandingkan lelaki. Angkat kaki, letak kaki dia tu, dia lebih penat daripada lelaki. Kalau nak itu dari segi fisiologi lah, namanya dari segi biologi badan kita. Ya? Jadi itu semua mendatangkan pahala. Sebab itulah tinggal lagi wanita, kira wanita tu kalau tak buat apa-apa, dia sebenarnya tengah buat sesuatu. Dan paling kurang tahan perasaan, dan tahan emosi, dan tahan sakit yang memang ada dalam badan. Dan kita tahu juga dalam badan kita ni ada banyak benda-benda, kita kata organ-organ misalnya yang perlu kita jaga kesihatan wanita tu ada banyak. Kan? Sebab tu hospital sakit puan banyak, sakit tuan tak banyak. Maksudnya apa? Memang ada banyak kesihatan dalaman yang perlu kita jaga. Dan di situlah ada banyaknya risiko kesihatan. Dan sebenarnya kalau sakit, semua tu pahala gitu lah. Kan kita kata benda yang kita tak payah buat apa-apa, kita duduk saja tu dah ada pahala. Tinggal kita tambahkan sikit lagi amalan untuk melengkapkan lagi, menyempurnakan. Sebaliknya lelaki, kalau dia tak buat apa-apa, maknanya dia tak buat apa-apa. Memang dia tak ada apa-apa. Dia tak ada tak ada rasa sakit bulanan setiap bulan yang dia perlu tanggung, yang dia perlu tahan gitu. Dia tak ada perubahan hormon yang dia perlu kawal setiap bulan kan, yang kita kata bersifat semula jadi pada diri dia, tak ada. Jadi dia memang kena buat banyak pekerjaan yang kelihatan di luar, di mata kasar kita dia melakukan sesuatu. Ya. Itu kelebihan yang ada pada kita. Jadi kita dengan syarat juga satu wanita, dengan syarat ketika kita mengalami rasa-rasa sakit dan kita mengalami perubahan emosi, semua tu kita tak komplain. Itu syarat dia. Kalau kita komplain, lepas tu kita menyalahkan takdir, lepas tu kita rasa kenapa kita macam ni, kenapa susah sangat, contohnya nak tutup aurat kan, susah sangat pakaian kita ni banyak sangat akan tutup-tutup tak macam orang lelaki. Kalau kita komplain, masa tu pahala hilang, rugilah. Itu yang ada pada wanita. Baik, sekarang ni tinggal 4 benda ni yang perlu ditambah ataupun amalan yang
kita perlu sempurnakan. Dan sebenarnya berat juga untuk melaksanakan 4 ni kan. Nanti kita akan tengok satu persatu kenapa sampai tahap buat 4 ni dapat kunci pintu syurga kan. Baik, kita tengok 4 tu. Yang pertama tadi disebut dalam hadis tadi, idza sallatil mar'ah khamsaha. Solat 5 waktu. Apabila seorang wanita solat 5 waktu, menjaga solat 5 waktu. Kemudian wasamat syahraha. Itu yang kedua, iaitu puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiganya wahafizat farjaha, dan juga kita menjaga maruah diri kita. Dan yang keempat wa ata'at zaujaha, dan juga kita mentaati suami. Jadi 4 perkara ni, solat, puasa, jaga maruah dan juga mentaati suami. Itu yang akan menjadi kunci untuk syurga. Jadi kalau kita nak fokus pada 4 amalan ni boleh. Kita fokus untuk buat betul-betul, sempurnakan dia. Baik, Imam Al-Munawi menyatakan sebab mengapa hadis ini hanya menyebutkan 4 ibadah ni saja. Sebab kita takkanlah nak buat 4 ni, lepas tu rukun Islam yang lain mana? Dan takkan boleh kita masuk syurga kalau kita tak buat rukun Islam yang lain. Rukun Islam yang ada dalam ni cuma solat dengan puasa je. Yang lain mana? Mengucap kalimah syahadah, kan? Rukun Islam, menunaikan haji, zakat, kan? Mana dia? Kan? Maka Imam Munawi kata, disebutkan 4 hadis ni, kan? Tengok pada baris yang ketiga, perenggan bawah tu. Ini adalah kerana pada kebiasaannya, wanita sering lalai dari mengerjakan solat dan puasa. Sebab solat dengan puasa memang wanita banyak yang lalai. Baik, ini fakta. Nanti kita akan tengok kenapa. Muka surat 217. Baik, wanita juga suka merendahkan maruah dirinya dan berdosa kepada suami. Kira nak kata 4 ni habit wanita yang kira kita kata benda yang paling susah wanita nak jaga. Dalam banyak-banyak rukun Islam, dalam banyak-banyak benda, 4 ni yang paling susah. Jadi sebenarnya kalau settle 4 ni, maka sepatutnya yang lain juga settle. Kan? Kalau dapat settle 4 ni, maknanya yang lain insyaAllah settle. Kan? Sebab ini yang paling susah. Kita tengok kenapa wanita suka merendahkan maruah diri dia. Kita kata, mana ada kita ni suka nak jatuhkan maruah kita sendiri? Tak. Ada cara yang kita tak tahu sebenarnya kita sedang menjatuhkan maruah kita. Baik, dan juga berdosa kepada suami. Ini satu lagi lah. Yang kita mungkin perlu tahu apa dia dosa-dosa yang biasa wanita lakukan kepada suaminya. Paling banyak dosa kita tu kepada suami. Sebab salah satunya tiap-tiap hari kita jumpa dia. Biasanya orang yang selalu kita jumpa lah yang selalu kita banyak buat salah dengan dia. Kalau kita tak jumpa, nak buat salah apa? Tak jumpa. Baik, kemudian sambungan tu, manakala ibadah zakat dan haji pula tidak dinyatakan sebagai kunci syurga. Kerana biasanya wanita tidak mempunyai harta sendiri yang melayakkannya mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, melainkan menunggu orang yang menafkahinya untuk membayarkan zakat dan membawanya menunaikan haji. Jadi zakat dan haji ni dalam rukun Islam ada, tapi kenapa tak disebut dalam ni? Dalam ni hanya sebut solat dan puasa saja. Imam Al-Munawi kata sebab solat dan puasa ni yang paling susah dan paling banyak dilalaikan oleh wanita. Adapun zakat dengan haji, itu zakat dengan haji ni perlu duit. Zakat kan kalau tak cukup duit tak kena zakat. Haji pun kalau tak mampu dari segi harta tak kena juga. Jadi wanita biasanya tak ada duit sendiri. Ni tak boleh nak cerita lah dekat Kementerian Kerja Raya. Di sini semua kerja ada duit sendiri kan. Jadi bila kata ada duit sendiri, lain pula cerita dia. Baik, walau macam mana pun perlu kita fahami sebenarnya menghajikan seorang wanita itu adalah tanggungjawab suaminya. Bagi yang tak ada suami, maka wali dia. Jadi memang walaupun bekerja sebenarnya, bila bekerja sekalipun masih tanggungjawab tak lepas. Cuma kenapa kita akhirnya kumpul duit sendiri? Sebab suami tak tolong kumpul kan. Sebab suami tak, kita kata nak cari suami yang mau berfikir menghajikan isteri itu susah. Dan itu tanggungjawab dia termasuk dalam aku terima nikahnya tu termasuk dalam bab ni. Tapi sebab dia tak tahu tanggungjawab dia, maka bila kita kumpul duit kita sendiri, kita pun ada kemampuan. Kita kena ingat, kita pernah sebut sebelum ni bahawa bila kita bekerja, kita kena target. Wanita kalau bekerja, target bahawa semua duit yang kita dapat gaji tu semuanya untuk sedekah. Dan di sini kita perlu faham sedekah tu apa. Sedekah kadang yang kita faham dan kita bayangkan, asalkan kita bagi duit ke orang, sedekah. Kita sedekah, kita beli misalnya telaga kan bukan beli telaga. Apa tu, Kemboja kan selalu buat telaga tu kan, telaga air.
kita nak wakaf, kita asalkan kita wakaf keluar duit untuk telaga, kita wakaf untuk Palestin kan, kita keluar duit sedekah derma untuk Palestin, kita derma untuk Mahat Hafiz. Asalkan kita keluar duit tu baru kita namakan sedekah. Baik, jadi itu yang kita perlu fahami, bahawa bagi wanita sebenarnya ada banyak sedekah yang kita tak sedar itu sedekah. Termasuk duit yang kita keluarkan dalam rumah kita. Kan? Walaupun kita kata kita beli, termasuk kita beli, misal kata dalam rumah kita tu kita beli barang peti ais. Kita makan juga, tapi itu semua sedekah kepada suami. Sebab sepatutnya suami yang melengkapkan. Kan? Beli rak dekat rumah kan. Rak untuk kira keperluan kelengkapan rumah, dapur gas, peti ais, kadang-kadang kita yang beli. Dapat juga pahala. Kan? Sebab yang penting jangan ungkit. Kalau satu hari tiba-tiba ungkit, hilang semua pahala. Kan? Cuma dia satu, dia akan bernilai sedekah selama apa yang kita beli tu memerlukan keperluan asas dalam rumah. Tapi kalau dia dah masuk membazir, dah masuk lebih-lebih tambahan, misal kata periuk belanga tu dah ada, beli lagi. Itu tak masuk. Tak masuk. Dia kena yang keperluan betul-betul asas. Kan? Sebab kewajipan suami menyediakan keperluan asas rumah, tempat tinggal, dan juga keperluan-keperluan asas yang membolehkan kita boleh duduk dalam rumah tu. Jadi yang basic lah. Dan kalau tiba-tiba beli lampu chandelier, tu dah tak masuk. Kalau lampu, ya. Tapi kalau lampu chandelier harga sampai ribu-ribu tu, kita rasa nak bagi cantik, itu bukan termasuk kewajipan dia. Jadi dia termasuk, kita kata, bukan sedekah lah, termasuk kita berbelanja. Right. Jadi yang kita beli keperluan asas itu nilainya sedekah. Jadi sedekah tu bukan sedekah kat rumah, sedekah kat suami. Sebab tu kita katakan bahawa suami yang soleh akan merasa malu menerima sedekah yang terlalu banyak daripada isterinya. Kan? Isteri duk beli barang dapur, dia akan rasa malu. Kan? Kalau betul dia soleh. Kan? Dan termasuk lagi sedekah adalah makanan yang kita masukkan dan suapkan ke mulut kita sendiri. Kita makan tengah hari tu, lunch ni, kejap lagi ke dah tadi. Tak tahu, saya belum. Tapi yang kita makan sendiri tu, kan? Kita makan sendiri pun nilai dia sedekah. Sedekah kat siapa? Dekat suami. Kenapa? Sebab dia yang wajib bagi makan kita. Itu yang kita kata, kalau kita faham itu sedekah, sebenarnya tak ada masalah kalau kita kata gaji kita semua untuk sedekah. Sebab ada orang dia komplain kan, dia kata ada pula kita kerja semua untuk sedekah, habis tu tak boleh kan nak beli barang sendiri. Nak beli barang sendiri tu sedekah. Termasuk keperluan asas kita kan. Misal kata suami wajib sediakan apa kan? Contoh pakaian kan, suami wajib sediakan pakaian kepada isteri setahun minimum 2 pasang, 2 set. 2 pasang, 2 set atas ke bawah, luar ke dalam. Semua, bukan tudung dengan baju je dah, semua. Tapi suami mana nak fikir kan? Kalau suami tak fikir, kita fikir sendiri. Maka selama 2 set itu kita beli dalam setahun, 2 set tu nilai dia sedekah. Lebih pada tu bukan dah. Yang tiap-tiap bulan beli tudung atau dah. Tak masuk dah. Jadi itu maknanya kita kata sedekah-sedekah yang kita tak perasan. Kan ada suami yang kata, dah isteri kerja apa pula kita nak bagi duit. Dah, kita kena faham konsep bahawa yang memberikan, yang mewajibkan, yang memberikan tanggungjawab itu, yang mewajibkan lelaki untuk menafkahi itu adalah pencipta kita. Dan pencipta kita maha mengetahui kenapa dia wajibkan lelaki. Adakah kita nak kata Allah tak tahu zaman akan berubah di mana wanita ramai yang bekerja dan gaji lebih besar pada suami? Dah, Allah kan maha mengetahui. Tapi kenapa Allah wajibkan dan ia tak pernah berubah? Tak ada mana-mana ulama yang mengatakan kemudiannya hukum ni berubah sebab zaman berubah. Tak ada. Hukum ni tetap kekal. Kenapa? Sebab pencipta kita tahu bahawa walaupun wanita tu bekerja, tetapi tetap dia tahu bahawa dia sebenarnya telah memberikan modal kepada lelaki. Lebih daripada wanita dalam urusan kemampuan untuk mencari nafkah. Modal tu bukan mesti duit. Modal ni kan termasuk tenaga, termasuk kemampuan akal, dan termasuk kekuatan fizikal, dan termasuk juga kita kata kebolehupayaan dia kan, untuk kita kata valid bekerja kat mana-mana. Wanita ni ada tempat, dia ada sekatan, ada masalah. Misal kata kita ada di tempat di negara bukan Islam yang mana mereka ni membenci Islam dan juga tidak membenarkan wanita berhijab misalnya. Kat sana kita memang dah tak boleh lah nak kerja.
Kan? Sedangkan lelaki tak ada masalah. Dia kerja kat mana-mana tak nampak. Dia Muslim ke non-Muslim pakaian sama. Kan? Jadi dia nak kerja di mana-mana tu, dia boleh. Jadi kalau kita nampak lebih luas, itulah dia kemampuan yang Allah bagi. Itulah dia modal yang Allah bagi. Belum cerita tenaga. Kan? Tenaga kemampuan yang Allah bagi lebih pada lelaki sebenarnya. Jadi kalau dia kemudiannya tidak mahu berusaha untuk memenuhi nafkah, dia sebenarnya telah mengkhianati modal yang telah Allah bagi. Ini kita pernah sebut dah, tapi mungkin kita boleh ulang. Kita nak kata kita boleh buat perumpamaan. Macam kita kata ada A dengan B. Kan? Si A ni ada orang bagi dia modal. Orang bagi dia 30,000 untuk buka kedai. Yang B ni orang tak bagi apa-apa modal. B ni adalah pasangan kepada A ni. Kan? Jadi A ni dipesan oleh si pemodal. Pemodal ni maknanya dia bagi duit 30,000, dia bagi amanah kan. Dengan duit 30,000 ni aku amanahkan kau untuk buka kedai, berniaga, dan daripada hasil yang kau dapat tu kau kena bagi sikit dekat B. Kan? Berapa yang kau mampu kau bagi, tapi sebahagiannya memang bukan kau punya. Sebahagiannya memang B punya. Wajib bagi. Apa pun yang terjadi. Kan? Maka A ni terima duit tu. Dia terima, kemudian dia buat malah-malah kan. Nak buka kedai malah lah, nak fikir susah lah semua kan. Lepas tu tiba-tiba B ni bila dia tengok si A ni tak jalan-jalan dengan modal tu, akhirnya dia kata aku pun boleh usaha juga. Dengan zero modal, kosong modal, dia mulakan perniagaan dia. Dia mula sampailah akhirnya berkembang sebab dia rajin, dia usaha sungguh-sungguh dengan sepenuh tenaga dia. Berkembang akhirnya dia lebih kaya daripada A. A pula bila tengok B lagi kaya, dia pun kata, oh B dah kaya, aku nak bagi duit buat apa? Kan? Jadi tak payah bagi duit dah lah, B dah kaya lah. Sekarang ni, salah dah A buat macam tu. Salah kan? Sebab dia awal tadi, waktu dia terima modal tu, dia dah janji, dah setuju. Aku akan bagi sebahagian kepada B, walau apa pun yang terjadi. Sedangkan B ni kalau dia tiba-tiba tak bagi duit dekat A, salah tak dia? Tak salah. Sebab dia tak ada perjanjian dengan siapa-siapa. Dia tak ada siapa pun bagi amanah apa-apa kat dia. Maka kita kena ingat, itu amanah daripada Allah SWT. Allah yang bagi dengan modal yang Allah bagi. Dan kalau tak perasan apa modal tu, Allah bagi modal sangat banyak. Itu termasuk kan awrat kan. Awrat wanita kan susah. Sebab tu kadang-kadang awrat wanita ni banyak kita kata. Kadang-kadang ada tempat yang wanita kalau nak kerja kat situ kena buka awrat. Paling senang kita kata paling lekeh lah kerja goreng pisang tepi jalan. Awrat nampak kan. Susah kan nak tutup ni sampai hujung ni. Dan takkan lengan-lengan ni semua nak masuk dalam minyak tu tengah duk goreng pisang. Kan? Jadi akhirnya tempat dia singkatkan. Baik, bila kita kata aurat kalau dah goreng pisang kat tepi jalan, aurat dia tetap kena tutup sampai hujung ni. Lepas tu kata susah macam mana? Nanti lengan baju masuk dalam minyak lah apa semua nak percik payah susah dia kata. Jadi kena selak sikit. Baik, kalau susah maknanya tak boleh. Sebab dia tak ada kewajipan untuk menafkahi. Dan mana dia orang yang wajib untuk menafkahi dia? Ingat kalau dia tak ada suami, kalau dia ibu tunggal, dia juga tak bertanggungjawab menafkahi anak dia. Ada lelaki yang bertanggungjawab menafkahi anak-anak dia. Maka kalau sampai dia bekerja terpaksa melanggar perintah Allah sampai buka aurat, maka dia tak boleh kerja. Dosa kerja untuk dia. Sebab dia buka aurat dia. Jadi orang lelaki pula tak apalah, terpakai tak ada lengan pun tak apa. Nak goreng pisang kan, cuma orang tak selera lah nak beli kan. Jadi dia tak ada masalah nak goreng pisang. Jadi itu contoh, maknanya kita kata antara modal juga termasuk aurat dia yang sangat sedikit supaya dia fleksibel dan mudah untuk bekerja kat mana-mana. Kalau kata nak kerja kat bangunan ke nak kerja kat mana-mana pun, aurat dia hanya pusat hingga lutut saja. Itu termasuk modal. Jadi tak ada kata susah nak kita perempuan ni kita kata susah kalau kerja tutup-tutup semua payah. Kalau kerja pejabat ni mungkin tak ada masalah kan. Senang kan. Ada sebahagian pekerjaan yang memang susah untuk tutup aurat dan ada yang memang tak bagi tutup aurat. Maka perlu diingat bahawa itu termasuk modal yang Allah bagi pada lelaki yang tiba-tiba kalau lelaki tak mahu bekerja dan menafkahi, maka dia sebenarnya mengkhianati perjanjian dia dengan Allah SWT. Itu konsep dia. Okay? Baik. Jadi sekarang ni bila kita kata kalau gitu suami wajib untuk berfikir untuk menghajikan isteri kalau belum haji. Dia wajib untuk fikir. Baik, ada pun kita misal kata sebab kita ni dah banyak duit misalnya gaji kat KKR ni mahal kot Wallahualam, saya pun tak mau tanya, tak apa. Kalau rasa nak bagi tahu boleh nanti. Baik, katalah lebih besar pada gaji suami. Jadi kita kata kesian pula nak suruh suami kita kumpul duit. Tak bila lah boleh. Kita pun kumpul duit kita. Tak apa, niat nak sedekah.
Maknanya kita dapat pahala double. Dengan itu mudah-mudahan Allah bagi haji yang mabrur dengan kita. Allah bagi haji mabrur kepada kita sebab kita kata kita buat kebaikan sebelum kita dapat pergi haji. Sebelum kita pergi haji, kita dah buat kebaikan, kita kumpul duit sampai nilai dia adalah sedekah. Tapi jangan ungkit lah satu hari nanti. Tak boleh pula lepas tahun ni balik, rupanya tanggungjawab abang lepas ni saya keluarkan duit tabung haji semua, abang kena masukkan bulan-bulan. Lepas tu duit kita nak buat apa? Kita tanya balik kan. Nak sedekah ke mana? Kan? Itu kan sedekah juga. Kan? Jadi kita sedekah kita tu biar bercabang-cabang. Kan? Biar banyak orang yang dapat manfaat daripada sedekah kita. Kan? Baik, jadi konsepnya kalau pada asalnya zakat dengan haji memang kita tak ada duit sendiri. Sebab tu tak masuk dalam ni. Jadi bila ada duit sendiri, dia lain cerita. Yang tadi kita huraikan. Jelas. Baik, jadi sekarang kita balik semula kepada 4 perkara ni. 4 perkara. Baik, solat 5 waktu yang pertama. Solat 5 waktu. Sebelum tu di muka surat 218 disebutkan tentang penggunaan perkataan dakhalat. Baik, itu bukan daripada hadis ni, tapi ada hadis daripada sanad yang lain. Hadis yang menyebutkan kandungan yang sama, cuma dia menggunakan perkataan dakhalat dalam bahasa Arab. Dakhalat ni maknanya masuk, telah masuk. Jadi nak kata siapa yang buat amalan ni, maka dia telah masuk syurga. Baik, nak kata telah masuk macam mana kita hidup kat dunia lagi? Baik, maksud dia kat sini adalah menggunakan perkataan dakhalat ini menunjukkan bahawa kepastian. Dia kata dah masuk walaupun kita masih hidup kat dunia, belum masuk syurga lagi. Tapi nak menunjukkan kepastian bahawa para wanita yang memenuhi keempat-empat prasyarat tersebut akan memasuki syurga bersama as-sabiqunal awwalun. Siapa as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah golongan yang telah dijanjikan syurga yang kita kata termasuk yang memilih Islam ataupun menganut Islam pada awal kedatangan Islam. Diorang ni adalah golongan yang sangat tinggi keimanan. Jadi kita tu boleh masuk bersama dengan mereka. Awal. Baik, kemudian di bawah tu Al-Imam Al-Munawi juga berkata bahawa masuk ke syurga bersama as-sabiqun al-awwalun menunjukkan bahawa para wanita ini akan terus masuk ke dalam syurga tanpa merasa azab neraka. Berbeza dengan orang beriman lain yang pasti akan masuk ke syurga setelah menerima azab di neraka sebagai balasan terhadap dosa-dosa mereka. Jadi yang kita takut tu azab neraka kan. Jadi kalaulah kita dapat sempurnakan 4 ni, maka kita boleh menghindarkan diri kita daripada diazabkan neraka. Sebab secara normalnya walaupun kita ni Islam, asalkan kita mati dalam syahadah kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, Nabi kata. Siapa yang ucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk syurga. Maksudnya kalau kita mati dalam keadaan kita masih berada kekal dalam Islam, maka kita boleh masuk ke dalam syurga. Tapi dia bukan jaminan bahawa kita tak masuk neraka. Maksudnya adalah akhirnya akan masuk syurga juga. Tapi daripada dosa maksiat kita ni, banyak buat dosa kan atas dunia ni. Daripada dosa maksiat yang kita lakukan ni, kita kena diazab dulu dalam neraka. Itu normalnya. Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tetapi wanita, dia dapat kedudukan spesial kalau kita buat 4 ni. Tapi kita kena ingat, nak buat 4 ni bukan senang. Yang kuncinya akhirnya meninggalkan maksiat juga. Baik, kita tengok pada solat 5 waktu yang pertama. Dalam firman Allah surah Al-Ankabut ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Baik, ini adalah keadaan solat. Ayat ini nak menggambarkan keadaan solat bagaimana yang boleh membuatkan kita kemudian dapat memasuki syurga dari pintu mana yang kita kehendaki. Dan keadaan solat bagaimana yang membuatkan kita boleh mendapatkan autoriti dengan kunci syurga tadi. Iaitu solat yang boleh menjauhkan kita daripada fahsyak dan munkar. Apa beza fahsyak dan munkar? Bezanya fahsyak itu adalah bentuk maksiat, dosa yang berkaitan dengan nafsu syahwat, lawan jenis. Maknanya syahwat bukan lawan jenis dia kalau zaman kita sekarang. Tapi syahwat yang berbentuk maruah. Tapi kalau mungkar itu adalah dosa yang berbentuk dosa-dosa fizikal, contohnya mencuri, merompak, mengumpat, mengadu domba, memfitnah, menyakiti orang, mengambil hak orang. Itu termasuk dosa-dosa mungkar. Baik, dosa ni dikategorikan dengan 2 jenis ni.
Sebab biasanya orang yang suka buat fahsyat, dia punya kecenderungan kepada munkar kurang. Orang yang suka buat munkar, dia kurang pada fahsyat. Kalau ada yang suka dua-dua, itu dahsyat lah. Kan? Biasanya salah satu. Kan? Jadi dikategorikan kepada dua. Baik, bagaimana kalau kita solat 5 waktu tapi kita maksiat macam biasa. Tiap-tiap hari kita solat tapi tiap-tiap hari juga kita buat dosa. Dan maknanya solat tu tidak buat kita jauh daripada dosa. Solat yang macam tu tak pakai. Dan solat macam tu tak masuk. Baik, kat bawah tu kita tengok. Bagi wanita, kenapa wanita ni kira wanita ni jaga solat 5 waktu je dah boleh. Dah dapat dah kan kunci pintu syurga ni. Sebab wanita itu selalu lalai. Dan kelalaian macam mana yang selalu wanita lakukan? Yang pertama, nombor 1 tu, kerana keasyikan membeli belah atau melakukan tugasan harian sehingga tidak menyedari waktu solat yang telah berlalu. Jadi kita leka, lalai. Tambah-tambah kalau masuk shopping mall yang tak nampak matahari. Sedar-sedar, dah pukul berapa dah? Ya Allah, terlepas waktu. Maghrib tak solat. Kan? Jadi itu jenis-jenis bentuk antara kelalaian shopping, kelalaian kita bersembang, kita lupa sampai tertinggal waktu solat. Kemudian yang keduanya, melambatkan mandi hadas besar selepas haid sehingga darah telah kering beberapa hari. Ini juga maknanya salah satu cabaran yang menyebabkan wanita lalai sebab haid kan. Ada haid tu yang menyebabkan kadang-kadang ditunda-tunda mandi hadas besar. Yang menyebabkan sepatutnya hari tu kita dah solat tapi kita tak solat. Itu belum masuk lagi yang confuse. Confuse ini haid ke bukan, istihadah ke, kan? Masih lagi kira haid ke tidak, tiba-tiba dah kira solat, tiba-tiba datang balik. Tu yang masuk-masuk confuse tu yang jadi kita kata wanita tu nak jaga solat dia jauh lebih mencabar daripada lelaki. Lelaki tak payah fikir kan semua tu. Dia tak ada confuse, hari ni boleh solat ke tidak. Dia tak payah fikir. Tiap-tiap hari dia boleh solat. Kalau ada orang lelaki yang kata, hari ni saya tak boleh solat, tu kita kena interview dia. Dan ada masalah apa. Dan kalau asalkan dia boleh jawab dengan mulut dia, hari ni tak boleh solat, maknanya dia sepatutnya boleh solat. Kan? Orang yang tak boleh solat tu, yang tak boleh bercakap tu, yang koma. Yang koma tak sedar apa-apa tu, barulah kita kata tak wajib solat untuk dia. Ataupun gila. Kalau dia gila, memang dia tak boleh cakap lah. Kan? Dia tak tahu pun solat tu apa dia. Kan? Dia tak tahu pun boleh ke tidak. Kan? Kalau biasanya yang budak lelaki kot yang sebut gitu. Orang lelaki yang sebut saya tak boleh solat tu kanak-kanak yang belum memayis. Dia tengok mak dia asyik tak boleh solat, dia pun ikut juga kan. Solat jom. Saya tak boleh solat. Itu belum memayis. Jadi kalau normal dia memang kita kata tak perlu fikir gitu kan. Tak perlu fikir confuse tu tak ada. Jadi itu satu yang mencabar bagi wanita. Kenapa sampai menjaga solat tu benda yang sangat sangat besar nilai dia. Sebab ada ibadah lain yang kita lakukan di sebalik solat. Termasuk juga kita nak mengawal. Kita punya mood kita. Disebabkan kitaran haid tadi, disebabkan hormon yang berubah-ubah. Itu belum cerita kalau nifas. Ada confuse juga. Kalau mengandung dengan sakitnya. Kalau yang mengandung 9 bulan tu. Kadang-kadang kembar 3 pula. Kembar 3 tu memang tak boleh nak sujud dah. Kan? Perut dah besar tu. Kan? Tak boleh nak sujud dengan nak pergi toiletnya susah. Dengan kalau dah masuk kat uat tu, cucuk sana, cucuk sini semua tu. Merupakan pahala yang menyebabkan untuk solat saja kita perlu berjuang. Kan? Untuk menjaga solat saja. Jadi ini yang kelalaian yang kadang-kadang biasa wanita lakukan. Itu yang tadi disebutkan bahawa kenapa solat tu jadi salah satu kunci pintu syurga. Sebabnya solat tu yang selalu dilalaikan oleh wanita. Jadi kelalaian yang kedua tadi termasuk dalam bab mandi hadas besar. Baik, yang ketiga, wanita yang mempunyai anak kecil sering meninggalkan solat kerana merasa sukar apabila anak sering menangis setiap kali ibunya hendak menunaikan solat. Ni yang anak kecil-kecil lagi kan. Kita tahu kan banyak ibu-ibu muda tak solat. Kenapa? Kalau kata anak berderet 5 orang. 5 tu selang setahun. Daripada 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 bulan. Seorang lagi. Jadi 5 anak kalau dah besar-besar tu, nak solat angkat takbir susah. Kita elok-elok nak solat angkat takbir, tiba-tiba 2 hero tu buat persembahan depan sejarah kita. Angkat pedang dua-dua. Pedang kayu. Tapi kayu kan. Tiba-tiba dah elok-elok kita dah baca Fatihah semua nak rukuk. Si abang nak ketuk adik dia.
Ataupun dah ketuk menangis, macam mana nak habiskan 4 rakaat tu? Kan? Itu maknanya satu kepayahan gitu kan. Tapi tetap saja kita kena tunaikan solat. Solat tu wajib juga. Macam mana cara dia? Saya pernah dapat satu soalan. Waktu tu kuliah duha di satu masjid tu. Seorang ibu ni, saya nampak dia bawa 4 orang anak dia. 4 orang tu masa tengah kuliah, terbaring atas paha dia. Tiba-tiba ada seorang baru berlari-lari macam tu lah kan. Anak-anak kecil. Lepas tu dia datang tanya, Ustazah, macam mana bila anak-anak kita kecil ni kan, anak kecil-kecil ni. Kalau kita lepas tu jadi sibuk jaga anak-anak kan, nak datang kuliah pun susah kan. Nak solat aja tu dah susah nak jaga kan. Nak datang kuliah, nak tambah ilmu pengajian. Padahal dia kata saya ni, dia lah kan. Dia kata dia ni sebelum daripada kahwin, dia sangat aktif. Pergi kelas-kelas pengajian, pergi buat aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Bila kahwin dapat anak berderet macam ni kan. Dia kata sangat susah. Jadi adakah saya dibolehkan gitu kan. Dia kata untuk dia, maknanya dah duduk rumah je jaga anak-anak. Tak payah dah duduk tuntut-tuntut ilmu ni. Solat duha satu lagi dia kata kan. Nak solat duha tu dah macam berat dah. Nak jaga 5 waktu pun susah. Macam mana nak solat duha? Jadi adakah lebih baik jaga anak tu ke solat duha? Baik. Dalam bab ni kita kata ini alhamdulillah, maknanya ibu yang sangat baik kan. Dia dah memang biasa datang pengajian sebelum pada kahwin. Maknanya itu bekalan dia kan sampai lepas kahwin. Jadi dia berfikir sampai solat duha tu difikirkan. Ada setengah ibu-ibu bukan kata solat duha, 5 waktu pun ditinggal. Jadi dia fikir solat duha sekarang lebih baik solat duha ke lebih baik jaga anak? Nak jawab kan? Kalau kita pilih mana? Selama ni pilih mana? Anak dah besar-besar masa dulu macam mana? Ke langsung tak fikir nak solat duha? Baik, tak apa, yang dah berlalu tu dah berlalu lah kan. Ini kita tambahkan ilmu kita, mudah-mudahan anak cucu kita dapat manfaat. Bagi yang anak-anaknya masih kecil, mungkin kita boleh manfaatkan. Baik, yang pertama, kita ada dalam bab ibadah ni, dia ada ibadah yang namanya muakkad, ibadah yang ada waktu. Ada yang muasa', ibadah yang luas waktu dia. Baik, jaga anak ibadah kan. Solat duha juga ibadah. Dua-duanya ibadah. Mana lagi besar pahala? Tengok situasi. Sebab dua-dua, kita kata jaga anak memang wajib. Tapi ibadahnya kan luas gitu. Sampai anak tu dewasa. Takkan sampai anak tu dewasa akhirnya kita tak boleh buat benda lain. Baik, jadi disebabkan ibadahnya luas, maka kita boleh adjust untuk masukkan ibadah-ibadah yang sifatnya muakkad tadi. Sifatnya jangka masa pendek. Di celah-celah ibadah yang luas. Jadi sekarang ni solat duha usahakan. Usahakan sedaya mampu. Kalau tak buat memang tak dosa. Tapi bukan maknanya akhirnya dengan sebab anak berderet tak payah dah solat-solat sunat. Dah. Yang terbaiknya apa? Solat duha sekali dengan anak-anak. Itu lagi hebat. Kan? Jadi kita boleh buat solat sunat kita. Kita tahu budak-budak ni kadang-kadang dia suka tungging terbalik tu. Kan dia suka kan, dia tengok orang solat dia pun ikut. Dia tengok kanan duduk rukuk, dia pun rukuk sampai kepala kena ke lantai. Dia kan fleksibel badan dia kan. Dia boleh rukuk sampai kepala ke lantai. Kita kalau nak gitu. Lengur otak-otak ni. Mungkin dia punya ni juga kan, saiz kepanjangan kaki dengan kepala, pinggang ke kaki dengan pinggang ke kepala tu sama, jadi senang kan. Baik. Dia suka kadang-kadang ikut-ikut sujud kita. Bila kita sujud dia naik atas kita kan. Dia suka, dia rasa benda tu main. Jadi kita boleh ajak kan, bagi satu bentuk pendidikan juga. Maknanya dia nampak mak dia duduk solat. Ada satu kes tu, bukan kes lah, kita kata satu situasi yang di mana ayah dia ni rajin solat pergi masjid jemaah 5 waktu. Dan dia bawa anak lelaki dia yang masih kecil. Anak lelaki dia ni jenis tak nakal. Jadi bawa pergi masjid walaupun umur baru 3 tahun. Tapi dia pergi masjid dia tak kacau orang. Dia boleh solat sama-sama. Jadi dia bawa, ayah dia selalu bawa. Sampai kepada Qiyamul Lail pun dia bawa ke masjid. Sampailah anak dia tanya, Abi, dia panggil Abi. Abi, kenapa kena solat banyak sangat? Anak 3 tahun tanya. Satu sudut maknanya, kita boleh nampak bagaimana sebenarnya dengan bawa dia macam tu, terdidik dalam hati dia, solat kena banyak-banyak. Jadi jawapannya apa? Dah kita solat ni sikit je dibandingkan nikmat Allah yang lagi banyak. Sebab Allah bagi kita nikmat banyak, kita kena bersyukur, kita kena terima kasih. Kena terima kasih dengan Allah, jadi cara dia kena solat banyak-banyak. Dan anak dia rasa banyak, kenapa? Sebab setiap kali kena solat, kena naik motor, kena start engine, kena pergi masjid, kena parking, jalan kaki masuk dalam masjid, ambil wuduk, solat, banyak proses. Dia nampak banyak lah. Kalau solat kat rumah, mungkin dia tak nampak banyak macam tu. Untuk budak lelaki, dia akan rasa banyak bila dia ada aktiviti fizikal yang banyak.
Kan? Jadi naik motor pergi masjid macam tu dia rasa banyak. Jadi untuk ibu-ibu yang di rumah pun boleh. Maknanya itu satu pendidikan sampai anak tu boleh berfikir dan tanya. Kenapa kena solat banyak sangat? Kenapa mak solat banyak sangat? Kan? Itu lebih baik maknanya proses pendidikan yang berbentuk contoh teladan. Jadi, maknanya semampunya kita usahakan. Dan bukan maknanya excuse dah tak payah buat. Dah. Kan? Tapi kalau tak mampu dah tak apalah. Kan? Misalnya masa tu anak tengah demam. Dan kita perlu ingat bahawa kalau kita tinggalkan satu ibadah yang biasa kita lakukan dalam hidup kita, hari itu kita tinggalkan disebabkan sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Contoh tadi anak demam masuk ward, contoh kita tak dapat nak solat duha, memang tak dapat tinggal, kan? Maka kita masih dapat pahala. Nah, syaratnya waktu kita biasa-biasa kita buat ibadah. Atau sama juga macam orang biasa tahajud malam, dan bangun tiap-tiap malam tahajud, tiba-tiba malam tu tak terbangun, dia dapat pahala tahajud. Jadi itu maknanya kita kata dalam kehidupan kita macam mana kita nak jaga solat, dan sebenarnya anak-anak ni memang satu ujian. Sebab itulah Allah sebut al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Dan dalam ayat lain dia disebutkan bahawa pasangan kamu dan anak-anak kamu merupakan fitnah. Fitnah dengan makna kata ujian. Jadi dia akan menjadi ujian yang azab bagi kita apabila kerana si anak tu kita buat dosa. Dan antara dosanya adalah kita meninggalkan solat. Ada anak jenis tak mau lepas dengan mak dia. Melekat dia. Sampai mak nak pergi tandas pun tak boleh. Dia nak ikut. Kan? Ni ada juga kan. Bawa Lego masuk dalam tandas. Kan? Sebab nak ikut mak dia. Dia tak boleh. Kalau mak dia nak masuk, tak kunci nak kunci pintu, tak boleh. Dia tak mau. Dia nak ikut juga mak dia. Tak kira lah mak buat apa dalam tandas, dia nak masuk juga. Budak yang kecil-kecil tu lah kan. Jadi kadang nak ambil wuduk semua jadi susah. Itu maknanya kita kata walau susah macam mana pun kita tetap kena tunaikan. Kalau tidak, kita memang termasuk dalam golongan yang lalai. Okay. Baik, mungkin ibu-ibu bekerja tak rasa sangat lah pagi sampai petang kan. Anak tak ada. Kan? Maknanya kalau kita ada waktu untuk solat duha, tak ada halangan anak-anak ni, tapi kita tak buat, itu kita nak kata apa? Kita melalaikan lah. Maknanya kita telah melalaikan waktu lapang yang Allah bagi pada kita. Okay. Baik, yang keempat. Muka surat 220. Ketika mengerjakan solat, wanita sering leka mengingati masalah hidupnya. Kan? Mengingati tugasan yang belum selesai. Mencari barang yang hilang dan sebagainya. Sehingga tidak mampu khusyuk dalam solat. Jadi, tadi tu belum solat lagi. Dah banyak cabaran. Kemudian dalam solat, wanita ni selalu orang kata multitasking. Sebenarnya bukan multitasking. Otak cabang. Kita tu bercabang. Fikir sana, fikir sini, fikir macam-macam fikir. Jadi, sampai dalam solat, susah nak fokus. Kan? Duk fikir cabang-cabang sana, maka kita ingat masalah hidup. Dan wanita ni kadang mudah sangat hanyut dengan masalah hidup. Kan? Masalah dalam rumah dibawa pergi pejabat. Masalah kat pejabat dibawa balik rumah. Kan? Jadi bercampur aduk. Dan kadang-kadang kita tengok orang lelaki kebanyakannya. Kadang-kadang dia balik kerja, balik rumah. Kita pun tak tahu ada siapa kat pejabat dia. Dia tak cerita sepatah pun. Macam kita kata, dia ni pergi kerja ke tidak? Ada manusia ke tidak kat pejabat dia? Kan? Kita sampai masalah macam-macam. Hari ni bos gini, hari ni kawan sebelah gini, hari ni macam-macam masalah. Kita bawa balik rumah cerita. Dia boleh simpan tak cerita apa-apa. Kan? Maknanya apa tu, salah satunya daya fokus dia. Daya fokus orang lelaki tu modal juga yang Allah bagi. Jadi orang lelaki masalah sebesar mana pun kat pejabat, balik rumah dia tak bawa. Kan? Kecuali kalau besar sangat mungkinlah dia bawa balik rumah. Kan? Tapi kita kata masalah benda simple-simple tu tak jadi masalah bagi dia. Kan? Dia nampak yang besar tu baru jadi masalah. Kalau kecil-kecil tak jadi masalah. Kita semua kecil-kecil jadi masalah. Buang sampah tak masuk dalam tong sampah pun masalah. Kita kata dia baling tisu campak macam tu je. Lepas tu tak masuk tong sampah. Dia tak kutip balik. Tu pun kita kata masalah. Padahal orang tu tak nampak pun sampah dia tak masuk. Pasal dia buang kat tepi kan. Lepas tu dia jalan, dia tak tengok. Itu pun kita dah rasa masalah. Padahal bukan masalah pun. Tolong kutip je lah masuk dalam tong. Kan? Jadi itu kita kata maknanya benda-benda kecil yang kadang-kadang membuatkan benda tu semua masuk dalam solat. Jadi akhirnya solat kita susah nak khusyuk. Itu antara kelalaian-kelalaian. Dan yang biasa dilakukan oleh wanita yang menyebabkan akhirnya kita melalaikan solat. Baik, dalam firman Allah surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 disebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim
fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang yang mengerjakan solat, iaitu orang yang lalai dalam solatnya. Cuma dalam tafsiran ayat ni boleh difahami, tak khusyuk tu tak termasuk sampai celaka dah. Tak khusyuk ni kita doa lah, mudah-mudahan Allah bantu. Saya pun sama kan, bukan setiap waktu juga dapat khusyuk kan. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Kalau sampai akhir hayat pun tak dapat khusyuk, takkanlah kita celaka sampai akhir hayat. Paling kurang kita usaha, kita belajar macam mana cara untuk meningkatkan khusyuk dan kita usaha. Baik, jadi yang dimaksudkan dengan sampai celaka ni adalah orang yang lalai dalam solat, lalai dalam mengerjakan solat, maknanya sampai tak solat. Ada orang dia pergi berjalan makan angin kan, dekat negara bukan Islam, sebab tak jumpa masjid surau, akhirnya solat kita jamak 4 waktu. Subuh okey lah, solat kat hotel kan. Lepas tu zuhur, asar, maghrib, isyak pun solat kat hotel kan. Lepas tunggu balik hotel baru solat. Tengah jalan tak solat. Kadang-kadang pergi haji pun macam tu. Pergi haji, tapi dalam kapal terbang kan melewati waktu subuh kan. Kadang zuhur, asar, maghrib, isyak semua kita tinggal, tak solat langsung. Ada kan, banyak juga kejadian macam tu. Jadi nak pergi haji tapi awal-awal dah tinggal solat. Balik haji pun tinggal solat lagi. Solat dalam kapal terbang. Sebab susah alasannya. Solat ni ada banyak rusak. Mengikut situasi kita. Allah permudahkan. Jadi itu maknanya kita perlu jaga, dan orang yang sampai meninggalkan solat itu termasuk orang yang celaka, Allah sebut. Baik, Imam Suyuti berkata bahawa dalam solat itu terdapat 3 benda penting, 3 perkara penting yang dengannya maka terhindarlah manusia dari keburukan dan kejahatan. Dan ini yang kita kata, macam mana solat boleh menghindarkan kita daripada fahsyat dan mungkar. Kuncinya adalah 3 ni. 3 ni kita bawa dalam solat dan kita bawa keluar pada solat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, takut kepada Allah. Dan yang ketiga, zikrullah, iaitu mengingati Allah. Jadi 3 ni. Dan dalam solat kita ikhlas. Ikhlas dengan makna kata, kita solat bukan kerana siapa-siapa. Kita solat sebab Allah perintahkan kita solat. Dan bila kita bawa ikhlas ni di luar kehidupan kita, maknanya apa? Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Dan sudah tentu tak boleh buat maksiat kerana Allah. Boleh tak kita tiba-tiba hari ni nak mengumpat ni? Niat dululah. Sahaja aku mengumpat kerana Allah Ta'ala. Tak boleh Tak ada kerana Allah kalau maksiat. Nak buka aurat, hari ni pakai baju ketat sikit daripada biasa sebab nak pergi kenduri kahwin. Sahaja aku berbaju ketat kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Tak ada. Nama maksiat je dia tak boleh kerana Allah. Kerana Allah dia mesti bukan maksiat. Dia mesti ibadah. Jadi ikhlas ni yang kata kerana Allah ni, kita bawa dalam solat kita dan kemudian kita bawa keluar di luar solat kita. Itu yang kata solat tu boleh mencegah dosa dan mungkar. Boleh mencegah fahsyat dan mungkar. Sebab keikhlasan yang ada dalam solat tu kita bawa dalam seluruh kehidupan kita. Baik, yang kedua tadi takut kepada Allah. Baik, solat ni kalau nak khusyuk, kita bawa rasa takut kita kepada Allah. Kita ni solat, kita sedang berdepan dengan raja kepada segala raja. Kita lah hari ni, kalau tiba-tiba Sultan Brunei datang ke surau Kementerian Kerja Raya ni, dia duduk depan ni dan dia duduk tengok kita. Kita ni nak berkedip mata pun fikir banyak kali. Dia duduk tengok kita. Lagi-lagi nak bergerak lah, nak garu sana, garu sini, memang tak lah, tahan gitu. Sebab Sultan Brunei duduk tengok kita. Itu baru Sultan manusia dan satu kerajaan, satu negara. Ini sekarang ni Allah SWT. Dalam solat, Allah tu tengok kita. Allah tengok kita dan dia adalah raja kepada segala raja. Dia adalah sultan kepada segala sultan. Dan kemudian kita katakan kita kalau Sultan Brunei kita ada rasa takut kalau kita buat salah, takut tersilap langkah, takut tu buat salah gitu. Maka kalau sultan kepada segala sultan, Allah tengok kita, maka kita ada rasa takut untuk buat salah. Jadi kalau kita bawa dalam solat, sebenarnya dia membantu khusyuk. Kita takut kalau dalam solat ni kita buat benda-benda yang Allah tak suka. Kita takut kalau kita sampai solat kita ni Allah tak terima. Baik, rasa takut ni kita bawa di luar daripada solat. Setiap kali kita nak buat dosa, setiap kali kita nak buat salah, kita takut kepada Allah. Itu baru solat tu berkesan. Barulah solat tu maknanya solat yang memberi kesan kepada kehidupan kita. Jadi dia bukan cerita solat, maksiat. Solat cerita asing. Kan? Hidup ni asing, dunia lain, akhirat lain. Kan? Dia sekali. Kan?
kehidupan dunia inilah yang akan bagi kesan kepada kehidupan akhirat kita. 24 jam yang kita buat. Baik, yang ketiga tadi ingat Allah. Jadi kita bawa dalam solat. Kalau nak khusyuk, maka kita kena sentiasa ingat Allah. Yang tadi kan ingat kunci hilang, kan? Ingat masalah rumah tangga, kan? Ingat hari ni nak masak apa, kan? Kalau kerja ni dia tak ingat nak masak apa, ingat nak makan apa. Tengah hari nak makan apa, kan? Duk ingat benda-benda tu, kan? Yang kita duk ingat-ingat tu semua disebabkan kita tak ingat Allah. Jadi cuba kita letakkan sekarang ni kita langkah atas sejadah, kita nak ingat Allah je. Kita nak lupakan semua benda lain, nak ingat Allah je. Maka mengingat Allah ni, kalau kita bawa dalam kehidupan kita, dia akan buat kita tak mau buat maksiat. Sebab kita ingat Allah tu tengah tengok kita. Kita ingat Allah tu maha mengetahui. Kita ingat Allah tu maha mendengar. Kan? Kita selalu ingat Allah, jadi kita rasa takut nak buat maksiat. Ya Allah, di atas muka bumi manakah kita layak untuk buat maksiat? Yang kita ingat Allah yang menciptakan segala yang ada di atas dunia ni, langit, bumi, alam dan seisinya. Dan di titik manakah di atas dunia ini yang bukan Allah ciptakan, sehingga kita layak untuk melanggar perintah Allah yang menciptakan kita dan bumi. Jadi di situ kita bawa, maknanya kalau kita ingat Allah di mana-mana, bermula daripada ingat Allah dalam solat, kita bawa dalam kehidupan kita, maka insya-Allah kita akan bimbang dan takut untuk melakukan maksiat. Nah, itulah dia 3 benda. Sekarang ni kalau nak solat khusyuk, ini juga kunci dia. Kalau kita nak hidup kita jadi lebih baik, ini juga kunci dia. Inilah dia maksud solat yang mencegah kita daripada fahsya dan mungkar. Solat yang mencegah kita daripada melakukan dosa. Maka solat inilah yang akan menjadi kunci pintu syurga. Okay? Kalau tak yang macam ni, bukan. Dia tak jadi kunci pintu syurga. Jadi hari ni, mungkin tadi kita rasa, solat 5 waktu, okey, kita dah solat. Sekarang kita fikir balik, ingat balik. Solat 5 waktu kita layak dah untuk dapat kunci pintu syurga. Kalau tak layak, maka kita kena baiki lagi. Mudah-mudahan sebelum akhir hayat kita, kita masih lagi sentiasa dalam usaha untuk memperbaiki lagi solat kita, dan sehinggalah ke akhir hayat kita, Allah mengizinkan kita untuk layak tergolong dalam golongan yang mendapatkan kunci pintu syurga. Baik, muka surat 221, Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani berkata bahawa dalam solat tu terdapat unsur zikir dan fikir, yang mana zikir akan menjauhkan seorang dari kelalaian dan fikir akan menghindarkan perkara-perkara mazmumah. Semua ini akan membuatkan manusia terhindar dari perbuatan maksiat. Jadi kuncinya tadi nak kata apa yang solat buat dalam kehidupan kita sampai kita boleh elak daripada maksiat. Balik kepada ayat tadi kan, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, Imam Al-Alusi kata ada 2 benda dalam solat yang kita buat, zikir dan fikir. Baik, solat ni kan tak boleh kosong daripada zikir. Dengan makna dalam solat tak boleh sampai kita diam tak sebut nama Allah. Dan tak boleh kita angkat takbir Allahu Akbar. Rapat je mulut. Tak buka langsung, tak boleh. Dalam solat ada rukun qauli, bacaan-bacaan tu kena buka mulut. Dan kena didengar oleh telinga kita sendiri. Tapi jangan kuat sangat juga. Ini kena latihan. Kadang-kadang kita semangat baru belajar, okey, kena dengar telinga sendiri. Masalahnya, surau Kementerian Kerja Raya ni sepi. Dia punya suasana tu jenis sepi. Walaupun ada dia mungkin dinding kedap udara ke, bumbung kedap bunyi ke, wallahualam. Tapi ini termasuk hening istilahnya kan. Hening ni, kita bersuara sikit pun orang dengar ada suara. Jadi kadang dalam solat, kita nak bagi telinga kita dengar, tapi satu soft dengar suara kita. Itu kena latihan lah kat rumah lah, jangan latihan kat sini. Latihan kat rumah, level mana kita kena belajar untuk kontrol volume. Orang beriman ni Nabi ajar, kita kena pandai atur volume radio kita. Bukan radio yang mesin tu. Radio dalam diri kita ni, peti suara kita ni, ada volume dia. Kita kena pandai kawal. Jadi waktu solat, volume 1, volume setengah kot. Telinga kita je dengar. Lepas tu waktu kita bercakap dengan orang depan kita, naik sikit volume. Dan bila kita bercakap dengan orang yang jauh sikit, 3 meter ke, naik lagi volume. Kalau bercakap dekat pasar malam, tu orang kena menjerit lah kot. Suara bising. Jangan cakap dengan orang sebelah, volume macam cakap kat pasar malam. Kesian orang sebelah kita. Dan dia tu kena letak filter kat telinga kan. Sebab berdesing telinga. Dan ada ni orang yang volume dia tak boleh dikawal. Itu kita nak kena belajar kan.
Maknanya memang ada kaedah dia kan, kita kena kawal volume tu. Jadi termasuk dalam solat ni sebenarnya melatih untuk urusan kehidupan kita seterusnya, bahawa kita memang kena belajar untuk kawal. Ni kadang-kadang kita tengok biasanya pelajar-pelajar dia kalau bersembang sama-sama dia kuat dekat kantin sekolah kan. Sampai satu kantin dengar ketawa dia. Tapi bila cikgu suruh bercakap dalam kelas, tak ada siapa dengar dia cakap apa. Kan? Waktu pembentangan ke apa pun tak dengar. Itu sepatutnya waktu tu lah kena latih tu daripada zaman remaja kan. Sampailah ke zaman kita sekarang. Jadi kita kena sesuaikan. Boleh sembang dengan kawan. Dan itu suara dia tak perlu kuat macam waktu kita buat pembentangan. Dan buat pembentangan pula kalau ada mic dengan tak ada mic lain pula. Dan kadang-kadang ada mic tapi kita volume pasang juga yang paling tinggi. Mic pun sakit telinga kan. Kalau dia ada telinga. Bersing mic tu kan sebab kuat sangat. Itu maknanya kita kata kawalan kan, kita mengawal volume. Jadi dalam solat kita kawal volume suara kita supaya tidak mengganggu orang yang ada satu saf dengan kita. Itu zikir. Maksudnya dari segi kita menyebut nama Allah. Dan tak boleh memang solat kita diam. Misalnya kita kadang-kadang solat jemaah kita dah habis baca, imam tak habis lagi. Imam tu umur 75 tahun kan. Dia baca Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Panjang satu nafas. Kita dah habis baca, imam tu baru dekat iyyaka na'budu. Jadi kita lepas tu nak baca apa? Itu pun dia tunggu imam. Tak boleh. Dalam solat kita kena zikir. Paling kurang ada yang kita baca. Jadi kalau dah tahu imam tu baca slow, kita pun tak payahlah speed laju-laju. Kita pun boleh baca slow kan. Dia yang tak boleh nak baca laju tu yang imam tadi. Sebab dia dah tak larat nak baca laju. Jadi kita ni yang masih boleh baca slow, kita bacalah slow. Sebab memang bacaan Quran ada banyak jenis. Ada yang bacaan laju, ada yang tartil, ada yang kira ada banyak jenis. Ada boleh slow, boleh laju, boleh lambat, boleh cepat. Yang penting tajuk terjaga. Itu konsep zikir. Maknanya konsep kita dalam solat, kita sentiasa menyebut nama Allah. Kita sentiasa ada bacaan-bacaan dia. Tak boleh diam. Dan dalam solat juga kita kena fikir. Jadi tak boleh dalam solat kita blur, tak fikir apa-apa. Yang kita baca tu apa dia? Dia tak boleh baca, dah biasa baca Fatihah, Alhamdulillah. Tak tahu apa benda kita baca. Tu yang sedar-sedar, tadi baca apa? Tadi dah baca Fatihah ke belum? Tu pasal masa tengah baca tu tak fikir. Jadi dalam solat kita kena fikir. Fikir tentang apa yang kita baca. Dan kandungan apa yang kita baca. Dan menghayati tu juga kita perlu fikir. Contoh, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita kena hayati, kita berfikir, Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Aku tak mau minta pertolongan pada siapa-siapa pun. Kalaupun aku minta tolong kat makhluk, ya Allah, itu semua adalah sebagai wasilah, perantara semata-mata, tapi hanya Engkau lah yang boleh menolong aku. Kita fikir benda ayat yang kita baca. Baik, zikir dan fikir ni, kalau kita bawa dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan membuatkan kita selalu menyebut nama Allah dalam 24 jam kehidupan kita. Tak ada waktu pun yang kita sempat nak sebut selain daripada nama Allah. Sebab tu kalau orang yang banyak sangat bergosip sehari, dan sehari 24 jam tu, 8 jam dia tidur, 16 jam lagi tu, dia buat kerja adalah datang pejabat 8 jam. 8 sampai 5 petang. Sekitar 8 jam. Lepas tu bakinya gosip. Kalau dia tak bergosip pun dia menonton rancangan gosip. Sama juga tu. Sama dosa dia. Baik. Waktu tu apa yang dia fikir? Waktu kita menonton, kita tengok ataupun waktu kita duduk membawang semua tu, apa yang kita fikir? Ingat Allah tak masa tu? Tak kan? Jadi sebenarnya kalau kita ingat Allah, kita selalu berzikir lidah kita ni untuk menyebut nama Allah. Sama ada daripada lidah kita ataupun dalam hati kita. Maka kita akan terhindar daripada melakukan dosa-dosa. Dan Nabi SAW katakan bahawa sesungguhnya orang yang mencuri itu tidak akan mencuri kalau ada iman dalam hati dia pada masa itu. Jadi maksudnya orang yang mencuri, ketika dia mencuri tak ada iman dalam hati dia. Orang yang berzina pun sama, ketika dia berzina tidak ada keimanan dalam hati dia. Dia tak ada iman, maksudnya kita tidak ingat Allah sama sekali pada ketika itu. Jadi ini dua konsep. Maknanya ada dua pandangan tadi. Yang pertama Imam Suyuti, yang kedua Imam Al-Alusi mengatakan bagaimana
Solat bagaimana tu yang boleh membuatkan kita jauh daripada kemungkaran. InsyaAllah saya ingat sampai setakat tu. Untuk hari ni kita tengok tentang solat saja dulu. Puasa ni sebenarnya kita dah pernah bincang. Saya tanda kat sini, tarikh 23 April tahun 2021. Tahun lepas, hampir bulan Ramadan. Jadi masa tu kita pilih tajuk. Dan untuk bulan Ramadan, saya ambil daripada buku ni. Kita nak ulang ke? Sebab kita pun nak masuk bulan Ramadan lagi. Nak ulang ke ataupun saya skip? Untuk akan datang, lompat. Ulang. Boleh ulang okay, insyaAllah. Untuk bekalan lah kita kadang-kadang memang betul kita tak ingat pun kan. Tahun lepas belajar, tahun ni tak ingat dah. Ni kena ulang balik. Baik, insyaAllah sampai setakat tu mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk golongan yang menjaga solat kita kan? Dan bukan sekadar 5 waktu solat, bahkan Allah bagi kita kekuatan dan kekentalan iman untuk kita kemudian menambahkan ibadah solat kita dengan solat-solat sunat sehinggalah solat-solat sunat itu menjadi tampungan kepada solat 5 waktu kita yang kekurangan kan? Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah.